Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Kemahiran Meta Tingkah Laku dan Penyelesaian Masalah dalam Kalangan Pelajar. Nama saya Zuraihan binti Abu Bakar. Saya daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari segi pengenalan, sistem pendidikan Malaysia menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2023 ialah memastikan setiap pelajar mencapai potensi dan menguasai kemahiran berfikir yang dikaitkan dengan kemahiran kognitif dengan memiliki pemikiran yang kreatif, kritis, berinovasi, menakwil, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Kemahiran kognitif digunakan apabila pelajar menghadapi pelbagai jenis masalah dan penyelesaian masalah membantu pelajar berfungsi dengan lebih berkesan. Bagi mengaplikasikan proses kognitif ialah melalui aspek metakognitif sebagai satu faktor lokus kawalan dalaman yang penting dalam menghadapi cabaran. Pelajar perlu menguasai kemahiran metakognitif yang disintesiskan dengan konsep tingkah laku atau diistilahkan meta tingkah laku agar mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Meta tingkah laku didefinisikan sebagai proses berfikir sebelum menghasilkan tingkah laku. Ia juga adalah satu bidang ilmu yang perlu diterokai dengan lebih luas kerana mempunyai berkaitan dengan keputusan yang diambil pelajar melalui penyelesaian masalah dan memberi kesan dan pengaruh besar dalam kehidupan sebagai pelajar. Kemahiran meta tingkah laku dan penyelesaian masalah sangat penting kerana pelajar perlu membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah sebelum bertindak dan mampu membantu menangani isu-isu berkaitan tingkah laku. Pernyataan masalah dan objektif. Kemahiran meta tingkah laku untuk menyelesaikan masalah ini adalah sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar kerana isu berkaitan tingkah laku pelajar sekolah di negara ini berada pada tahap yang membimbangkan. Pelajar sekolah didapati berhadapan pelbagai isu-isu tingkah laku terutama berkaitan pelanggaran disiplin, pencapaian akademik yang rendah, kurang motivasi atau malas, tidak menghadiri kelas, ponteng, mencuri, membawa dan mengedar bahan lucah, merokok dan malah turut melibatkan masalah yang lebih serius seperti ketagihan ganja serta terdedah dengan pelacuran kerana dipengaruhi isu seperti tekanan, pengurusan masa, faktor rakan sebaya, konsep kendiri negatif, faktor didikan ibu bapa dan guru dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Sebilangan pelajar sedar tentang tingkah laku yang dilakukan adalah merupakan kesalahan dan memberikan kesan yang buruk. Namun pelajar masih melakukan tingkah laku negatif. Hal ini adalah kerana kebanyakan pelajar bertingkah laku tanpa merancang, memantau dan menilai tindakan yang dibuat sehingga melakukan tingkah laku yang tidak sesuai dan terjebak dengan pelbagai masalah tingkah laku. Objektif penulisan artikel ini adalah untuk membincangkan kemahiran meta tingkah laku dan penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar. Malahan, penulisan ini turut membincangkan secara terperinci tentang isu-isu tingkah laku pelajar dalam menentukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, kerangka teoretikal dan konseptual. Kerangka teoretikal dan konseptual adalah adaptasi daripada kajian Zakri dan Saimah 2018. Interaksi antara teori metakognitif dan tingkah laku digunakan sebagai asas bagi membentuk kerangka teoretikal meta tingkah laku yang menunjukkan setiap tindakan memerlukan perancangan, pemantauan, penilaian melalui strategi metakognitif sebelum tingkah laku dipamerkan. Kemahiran tingkah laku ini adalah gabungan sintesis daripada metakognisi dan tingkah laku bersandarkan model metakognisi flavor coordination, manakala konsep tingkah laku berdasarkan kepada teori psikoanalisis Freud, teori tingkah laku adjacent dan teori perkembangan sosial moral Kohlberg. Model ini memfokuskan model kemahiran meta tingkah laku yang menekankan kefungsian proses berfikir pada peringkat eksekutif minda. Terdapat dua komponen utama dalam meta tingkah laku iaitu meta pengetahuan tingkah laku dan strategi meta tingkah laku.
Secara kesimpulannya, melalui perkaitan meta tingkah laku dan membuat keputusan dapat difahami bahawa tingkah laku yang dipamerkan oleh seseorang pelajar sama ada tingkah laku yang baik atau sebaliknya bukanlah berlaku secara automatik, tetapi tingkah laku tersebut sebenarnya telah dirancang dan dikawal selia di peringkat metakognisi dan meta keputusan. Keputusan atau kemahiran membuat keputusan mempunyai kaitan dengan menyelesaikan masalah dan merupakan sebahagian daripada proses penyelesaian masalah. Semasa menyelesaikan sesuatu masalah, pelajar mungkin berhadapan dengan pelbagai alternatif yang terbaik dan paling berkesan. Walaupun kemahiran membuat keputusan mempunyai berkaitan dengan meta tingkah laku yang dipamerkan melalui kemahiran meta tingkah laku, namun meta tingkah laku tetap merupakan suatu kuasa besar yang menzahirkan tingkah laku seseorang pelajar. Dari segi dapatan, kita ambil kajian lepas berkaitan meta tingkah laku. Dalam negara iaitu Zaki 2014, dalam kajiannya berkenaan kemahiran meta tingkah laku, kemahiran membuat keputusan dan tingkah laku disiplin pelajar, menemukan bahawa kemahiran meta tingkah laku dan kemahiran membuat keputusan pelajar tidak bermasalah disiplin adalah lebih baik berbanding dengan pelajar bermasalah disiplin. Manakala Suryana 2020 dalam kajiannya menemukan bahawa kemahiran meta tingkah laku dalam kalangan pelajar boleh ditingkatkan melalui latihan membina pengetahuan, kepercayaan, menyusun perancangan pengetahuan dan penilaian melalui penulisan diari yang berstruktur sebagai strategi memantapkan proses berfikir sebelum bertindak. Suryana dan Muhammad Sawar 2020 membincangkan peranan kemahiran meta tingkah laku yang melibatkan meta pengetahuan dan strategi meta tingkah laku dalam meningkatkan kemahiran pelajar untuk menguasai pembelajaran secara berkesan. Muhammad Sawar 2021 menyatakan berfikir tentang tingkah laku daripada perspektif meta tingkah laku dalam pendidikan dan bertujuan untuk mengetahui konsep meta tingkah laku dapat disesuaikan dalam konteks tingkah laku. Manakala kajian di luar negara, Cerf dan Vercat 1988, meta tingkah laku merujuk kepada thinking about behaving, iaitu berfikir tentang berkelakuan, dan telah memperkenalkan model yang menggabungkan metakognitif dengan persekitaran untuk memperolehi kemahiran sosial. Manakala di La Fuente et al. 2018, kajian pendidikannya ada mengaitkan meta tingkah laku dengan teori regulasikan diri yang bertujuan untuk mengesahkan bahawa latihan kesedaran regulasikan diri dengan tahap tingkah laku pelajar boleh menghasilkan perubahan. Manakala Lopez Madrigal et al. 2001 menyatakan regulasikan diri ini adalah sebagai pemboleh ubah meta tingkah laku telah menarik banyak perhatian dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Dapatan. Kajian lepas berkaitan metakognitif dan tingkah laku. Menurut Hamzah Niza dan Saimah 2017, kemahiran metakognitif yang tinggi dapat mengurangkan masalah tingkah laku sosial yang negatif kerana dengan merancang, memantau dan menilai setiap perbuatan tingkah laku sosial yang negatif dapat dikurangkan. Manakala menurut Zakri dan Saimah 2018, semakin tinggi tahap metakognitif, semakin positif tingkah laku yang dizahirkan. Kajian lepas berkaitan metakognitif dan penyelesaian masalah, menurut Zakrola dan Anastasios 2020, metakognitif menyebabkan perubahan dan mempunyai hubungan yang signifikan secara statistik dalam tingkah laku penyelesaian masalah pelajar. Williamson 2015 pula, strategi metakognisi adalah berkesan untuk diaplikasikan oleh pelajar dalam membuat keputusan hal pembelajaran. Manakala Yu Azizah et al. 2019, tahap kemahiran dan kesedaran metakognitif pelajar dalam menyelesaikan masalah menjadi tinggi apabila pelajar belajar strategi metakognitif. Frame dan Amick 2016, pelajar lebih baik apabila mereka mengatur proses berfikir atau menggunakan kemahiran metakognitif dalam proses menyelesaikan masalah. Manakala Swenson 1990, pelajar yang mempunyai tahap metakognitif yang tinggi adalah lebih cekap dalam menyelesaikan masalah berbanding dengan pelajar yang mempunyai tahap metakognitif yang rendah. Hasil dapatan dan perbincangan, dapatan kajian-kajian lepas berkaitan hubungan metakognitif dan penyelesaian masalah menunjukkan mempunyai hubungan yang positif
Menurut Hairatul Muna 2017, Norziliana 2015, Siti Rahayu dan Erina 2020, Yahya dan Habibah 2016. Hal ini menunjukkan bahawa apabila pelajar mempunyai kemahiran dan kesedaran metakognitif, pelajar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Seterusnya kepada perbincangan. Ada 3 itu kita tengok dari sudut implikasi, cadangan dan kesimpulan. Okey, implikasi kajian ini, kemahiran meta tingkah laku dapat membantu seseorang individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan berguna dalam tingkah laku kawalan diri. Semakin tinggi tahap kemahiran meta tingkah laku, maka tingkah laku yang dipamerkan akan lebih positif. Cadangan dicadangkan agar lebih banyak kajian berkaitan dengan kemahiran meta tingkah laku dan penyelesaian masalah dijalankan pada masa akan datang. Boleh dijadikan sumber maklum balas yang sesuai kepada semua pihak dalam merancang strategi yang sesuai dan menyeluruh bagi menangani masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar yang semakin serius. Kesimpulannya, kemahiran meta tingkah laku mempunyai banyak manfaat dan kepentingan dalam membantu pelajar sedar tentang cara mereka berfikir dan meneroka pelbagai idea penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih.